Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang lagi kembali kepada channel kita, Noah Story Mori. Kepada yang baru saja bertandang ke dalam channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Semoga yang menjadi asbab kebaikan kepada kita semua. Dan kepada mereka yang masih lagi setia dengan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberkahi dan memberi rahmat juga kesihatan yang baik kepada anda semua. Juga kepada saya juga lah ya. Kita doakan sama-sama. Mana tahu kata ada di antara kita yang terangkat doanya, insyaAllah. Amin. Okey, hari ini malam ni kita nak ceritakan tentang satu kisah kejadian yang benar yang terjadi kepada aku sendiri. Kejadian ini berlaku pada tahun 2003. Masa tu aku di tingkatan 6 atas, upper 6 lah. Okey. Jadi jom kita selusuri kisahnya. Baik, kejadian ini berlaku pada tahun 2003 ketika aku di tingkatan 6 atas. Pada suatu ketika tu, kita orang ada planning untuk pergi bercamping lah katanya kan, bercamping. Jadi, kita orang punya rancangan adalah di Pantai Merdeka, Kedah. Itu pun setelah kita bincang mana-mana lokasi yang sesuai untuk kita nak bercamping lah. Sebab kita ni masih budak sekolah lah kan. So, aku tingkatan 6. Okey, aku ceritakan lah kat situ kita orang ada berapa lelaki, berapa perempuan ya. Aku dah tentu lelaki. Dan kita ada man, kita ada cimping. Ni Melayu semua ni, cimping. Kita ada alung. Dan adik pada cimping kalau tak salah. So lelaki kalau tak salah aku dalam 5 orang. Perempuan dalam 3 orang. Wawa. Lagi 2 orang tu aku tak ingat nama dia. Lagi 2 orang tu aku memang dah tak ingat lah nama dia kan. Okey. Tak apa. Seorang Wawa. Yang lagi 2 ni aku letak nama dia sebagai Nur dan juga Siti lah. Senang cerita nak ingat lah kan. Supaya jalan cerita dia tu. Okey, dipendekkan cerita, kita orang pun bergerak ke Pantai Merdeka lebih kurang dalam jam, rasanya lebih kurang tengah hari jugalah masa tu kita orang pergi. Dan masa kita orang dah sampai, masa pergi ni tak ada masalah apa babe, tak ada masalah apa. Ketika kita orang sampai di sana lebih kurang dalam petang jugalah. Jadi kami mencarilah tempat-tempat yang sesuai untuk kita nak dirikan khemah untuk bermalam pada malam tu. Sebab kita target cuma 2 hari 1 malam lah. Maknanya hari ni, malam ni tidur, besok balik. Kira 2 hari 1 malam lah. Bunyi macam vacation mahal-mahal kan. Okey. Selepas kita mencari kawasan-kawasan yang sesuai, kita orang dapati cuma ada satu tempat saja yang memang sebenarnya taklah sesuai. Tapi situ je yang boleh kita dirikan kemah. Dia keadaan tempat tu dia macam gua tak gua lah. Dia macam lebih kurang nampak macam pintu masuk gua. Tapi bukanlah gua yang besar, tak adalah. Dia bukit situ kan. Pada kiraan asal awal aku, orang kata bukan tilik-tilik lah. Orang kata kita tengok-tengok kan. Tempat tu macam tak sesuai sebenarnya. Tak sesuai untuk kita nak dirikan kemah. Tapi dah masa makin berjalan, so kita orang dirikan jugalah khemah kat situ. Dah tak ada tempat lain, dah rasa tak ada choice. Jadi pada petang tu keadaan berjalan macam biasalah di tepi pantai kan. Mandi laut, main gitar, ambil gambar, selfie. Dulu selfie tak adalah selfie macam sekarang snap ni. Selfie ni orang kata ambil kamera pusing tunjuk kat muka sendiri. So macam bangang sikit lah. Itu dulu 2003 punya style kan. Okey, zaman sekarang jangan buat macam tu. Okey, kita teruskan lagi. Ketika maghrib nak menjelma, sebelum nak maghrib kita pergi cari batang-batang kayu lah. So dekat kawasan tu adalah macam dia bukan hutan, dia macam semak-semak sikit kat situ. Dan kita kumpulkan ranting-ranting untuk nak dijadikan sebagai unggun api pada malam tu.
Sebab memang Pantai Melaka ni kalau ikut kita dah biasa, tapi waktu siang ataupun malam kita datang, just datang ambil angin sekejap kita balik. Itu biasa. Tapi untuk nak bermalam kita tak tahu apa yang nak datang, rimau ke beruang ke, walaupun tak ada tapi kita kena stay berhati-hati, betul tak? Jadi selepas kita dah kumpul ranting apa semua tu, kita dah ambil, kita dah kumpulkan. Okey, kita masak. Kita masak benda-benda yang simple macam kita bawa sardin, kita bawa roti. Okey. Jadi ketika hampir jam menunjukkan lebih kurang dalam jam 2 pagi kalau tak salah, lebih kurang pada jam 2 pagi menghampiri masa tu, di sini keadaan dia mula terjadi. Okey, untuk makluman semua pendengar, macam aku dengan kawan-kawan aku ni memang minat main muzik lah. Kita ada bawa gitar, okey. Jadi pada masa kejadian tu, kita orang ada bawa radio. So pada tahun 2003 ni memang trend orang cakap kalau kita nak rekod ke pergi jamming ke, save budget ni memang kita bawa radio lah. Radio dulu lah kalau tak salah. Kalau korang sempat dengar radio yang kalau kita play ke apa, dia ada satu lagi butang untuk keluar lampu. So dekat speaker tu keluar lampu lah, lit lap tu kan. Lebih kurang dalam hampir pukul 2 pagi lah macam tu. Kita orang ada rekod Kita orang ada rekod member tengah main gitar. So masa ni aku ada di kemah tau. Masa aku ada di kemah tu aku relax sajalah kan. Sebab aku datang situ pun bukan by couple, tak ada. Aku datang memang aku macam Alung tu utamanya memang kawan baik aku lah. So aku pergi memang, kita orang ni memang kawan kan. Kita orang nak bersembang, orang kata nak just release lah. Masa tu form 6 kan. Jadi masa dia orang tengah main gitar tu, kita dah panggil tau. Kita kata, weh Mai dah tu, Mai duduk kat kemah ni, dah lewat pagi dah ni. Selang tak berapa lama lepas tu, dalam pukul 2.30 pagi macam tu, aku pergilah ke tebing tu, rehat kat situ. So jadi kemah, kita orang ni kemah kecil je sebenarnya. Yang lain-lain ni bajet-bajet mungkin tak nak tidur dalam kemah pun, just nak santai-santai kat pokok ni tu lah sampai ke pagi tu. Jadi aku duduk di tebing tu, dia ada macam batu pemecah ombak lah orang cakap, lebih kurang macam tu lah, benteng macam tu kan. So aku duduk kat situ, tiba-tiba tak disangka, tak diduga, tak ada angin, tak ada ribut, wawa menjerit. So wawa ni menjerit guys. Masa dia menjerit ni memang kelam kabut masa tu. Jadi aku dengan member aku pun terus terpa pergi ke kemah. Tengok rupanya dia dah histeria. Dia menunjuk-nunjukkan ke pelbagai arah. Pelbagai arah ditunjuk, di sana, di sini, di sana, di sini. Aku tanya apa dia. Rupanya dia nampak pocong guys. Jadi masa dalam keadaan yang kelam kabut macam tu, masing-masing kita paskan tugas lah. Okey, kau pegang dia, kau kawal kat situ, seorang tolong azan. Ketika azan digemarkan, okey, alhamdulillah dia slow. Tapi selepas azan habis berkumandang, dia jadi balik. So banyak kali jugalah kita akan azan dia tu, azan. Cuba baca apa yang patut lah, yang mana yang kita tahu zaman budak tu kan. Okey, so far dia okey. Dia dah slow. Cuma dekat situ aku pelik, di mana Alung? Alung tak ada di situ. Okey, Alung ni dah gelaran dia Alung John jugalah. Mungkin kejap lagi aku akan bercakap nanti Alung John terlepas cakap. Itulah Alung, orang yang sama. Lepas tu dalam beberapa ketika selepas tu, Alung sampai dalam keadaan mata yang macam merah-merah. Dia tak adalah nampak macam ketakutan, tapi dia nampak macam menggeletar sedikit lah. Dia diam, dia duduk cakap seorang-seorang. So aku dekat sini aku dah rasa macam ada benda yang tak kena lah. Sebab ketika Wawa kena histeria tadi tu, Alung hilang guys. Alung tak ada ketika kita orang sama-sama nak membantu Wawa. Jadi ketika keadaan sudah reda, kita orang pun nak tidur lah. Kita orang cuba tidur. Korang jangka apa yang jadi?
lebih kurang pada pukul 4:30 pagi, khemah kita orang dah terburai. Okey, untuk makluman, kemah ni kemah bapak aku, weh. Kemah bapak aku, kemah askar dia. Ni kalau abah aku dengar ni mungkin dia tak tahulah kan, tapi benda dah lama, agak abah maafkanlah ya. Aku bawa curi-curi kemah bapak aku ni. So bapak aku ni, abah aku ni dia pencen askar, pencen tentera. So kemah dia tu aku bawa. Kemah tu dah bukanlah hancur, terkoyak, maksudnya kita dah dirikan, tapi kemah tu roboh guys. Kemah tu roboh. Aku pun tak sedar masa ketika mana tiba-tiba kemah kita orang ni roboh. Mungkin aku dah letih sangat. Cuma yang aku pasti, Wawa masih lagi duduk di satu sudut hampir dengan gua tu dan berdiam diri, sambil tangannya masih lagi menunding-nunding jari, menunjuk-nunjuk ke arah sesuatu. Rupanya bila kita tanya selepas dia dah reda sikit tu, rupanya katanya dia nampak adik kepada Cimping tadi ni. Adik kepada Cimping ni, dia tiba-tiba bangun daripada tidur terus berlari ke arah laut. Ketika dia berlari ke arah laut, Wawa cuba memanggil. Dia terus berlari di atas laut guys. Di atas, bukan pantai ni, ni tak cerita pantai, pesisir pantai dah ni. Kita cerita dia dah jejak dekat air tu, dah hampir sampai ke paras yang, kalau ikutkan kawasan tu memang dah dalam lah. Dan dia berdiri di atas air tu. Dia panggil, lepas tu dia pelik. Muncul si Wawa ni, dia mungkin dia perasan tadi dia dah kena histeria, so dia mungkin tak mustahil dia akan dapat lihat lagi penampakan yang lain. Dia kata, pedulikan kau lah, biar aku patah balik dulu dan aku tengok apa yang ada dekat kemah. Korang tahu apa yang dia nampak? Ya, adik kepada Cimping tadi tu, lelaki tu, masih lagi berada di dalam kemah dan sedang tidur nyenyak. Memang masa tu dia tak tahu nak cakap apa. Dia dah hampir-hampir nak kena histeria balik. Jadi masih lagi menunjuk-nunjuk ke arah laut tu. Kami cuba bagi dia tenang dan tenang. Ingat dah selesai macam tu, lebih kurang pada jam 5 suku. Kawasan kemah kami telah diserbu, didatangi oleh beberapa orang. Yalah, lampu suluh sana suluh sini. Kita orang memang perlukan bantuan daripada orang lain tau. Sebab masa keadaan tu dah tak ada orang dah, tinggal kami saja. Rupa-rupanya yang datang masa tu ialah orang daripada Jabatan Agama Islam. Memang kalau ikut dia nak buat, memang dia cek untuk kalau ada orang buat maksiat di situ lah. Kami cuba terangkan bahawa kami tak ada buat maksiat pun kat situ. Kawasan perempuan di sebelah sana, kami di sebelah sini lelaki. Kami beritahu sekian-sekian macam tu lah. Okey. Tapi muja alhamdulillah lah, sebab ada satu abang yang menjadi orang kanan dalam misi amal ma'ruf nahi munkar tu. Dia kenal aku. Dia pernah kerja kilang sekali dengan aku masa tu. Jadi dia, macam mana kau ada sekali kat sini? Jadi aku ceritakan lah, kita orang ni datang kemah, release tension jap bang. Kononnya lah, santai, rehat satu malam kat sini, besok kita orang nak balik. Tiba-tiba kena gangguan. Jadi dia pun cakap lah, yang kau pergi duduk dekat kawasan gua ni kenapa? Sini memang ada benda. Aku cuma boleh geleng kepala sajalah. Geleng kepala, nak tergelak ada, nak menangis pun ada. Cuma menanti siang sajalah untuk kita orang nak beredar balik ke Sungai Petani. Jadi pada pagi tu, kami tak ada basa-basi, kami terus gerak calo bete balik ke Sungai Petani. Ketika dalam bas, terjadi lagi sekali. Wawa hampir histeria. Untuk mengelakkan daripada malu kerana risau dia akan menjerit dalam tu, yang game perempuan ni peluk dan tutup mulut dia. So taklah terjadi sangat. Okay, dia punya histeria tu dapat downkan sikit lah. Mungkin dia terlalu mengikut perasaan kan. Setelah kami sampai ke kawasan perumahan kami tu, simpan barang apa semua, petang tu aku berjumpa dengan Along. Aku pergi rumah Along dan aku sembang Along. Along, come on Long, aku tak naklah kata kau ni bersikap selfish. Okay, ini dialog aku dengan Along lah. Aku tak naklah kata kau ni bersikap selfish. Cuma aku nak tanya, ke mana kau pergi ketika terjadinya histeria kepada Wawa?
Dan korang tahu tak apa Along jawab? Okey, di sini Along menceritakan untuk makluman korang, dekat kawasan dengan gua kita orang tu, dekat situ ada satu kubu lama. Aku pun sebenarnya beberapa kali pergi dekat sana. Aku cuma berperasan sekali dua saja kubu. Itu pun setelah si Along ni menceritakan bahawa ada kubu di situ, kubu lama. Kalau tidak, aku sendiri pun tak tahu. Okey, kita teruskan dengan cerita Along. Along cerita, pada malam tu, lebih kurang dalam pukul 2 pagi sekian macam tu, yang diorang ni, yang mana ada couple, diorang sembang diorang lah kan. So aku duduk main gitar, duduk kat tebing, aku buat hal aku sendirilah. Dan dia ni tak tahu nak buat apa, pancing tak bawa apa, tak bawa. Dia pergi lepak dekat kubur tu. So santai-santai lah, mungkin dia dah dapat ilham cari lagu ke. Sebab kita orang memang minat buat lagu sendiri dulu. Okay. Tengah dia bersantai-santai dekat situ, di kubur tu dia terasa ada seseorang yang lain selain daripada dia. Okey. Selain daripada dia yang berada bersama di situ. Dia cuba lihat di sebelah kanan, tak ada apa. Dia cuba lihat di sebelah kiri tembok kubur tu. Kubur ni jadi bulat guys. Okey, dia tengok tak ada apa. Memang tak ada apa. Tapi seketika tu juga, tak semena-mena ada satu objek jatuh di sebalik tembok itu yang berupa kepala. Kepala dan mata itu masih lagi menatap wajah Along tanpa kedipan. Jadi di sini Along perasan ini bukanlah kawan-kawan yang ingin menggertak atau menguji dia. Dan dia pasti ini adalah makhluk dari alam sebelah. Jadi Along buat relax lagi. Along berkata, aku cuma nak santai kat sini, aku cuma nak buat hal sendiri, aku tak ada buat benda-benda yang tak elok, sekadar untuk menghirup udara lah kata dia. Hirup udara, santai-santai, mengenang masa depan sahaja, jangan ganggu aku. Okey, memang dia tak ganggu, tetapi kepala itu masih lagi berada di sebalik tembok itu sambil bergerak-gerak. Selepas beberapa ketika Along rasa rimas dengan keadaan macam tu, Along pun bergeraklah ke arah kemah kami. Ada masa tu lah Along berperasan bahawa keadaan kami di situ dah huru-hara. Tapi Along dia tak cerita lagi. Patutlah dia duduk dan bercakap seorang-seorang. Dia jadi macam masing-masing dia macam tekanan kot masa tu. Nak cakap tapi takut kena kutuk. Penakut lah kau. Lebih kurang macam tu lah. Jadi histeria yang diterima, yang dirasakan oleh Wawa tu berlanjutan lebih kurang sampai sebulan ke 2 bulan. Setelah daripada tempoh masa tu, kita dapati Wawa pun alhamdulillah dia pun dah okey. Mungkin dia dah lupakan keadaan kejadian masa malam tu. So jadi kami pun dah berpakat tak mau ceritakan lagi dengan kisah tu. Jadi kalau kawan-kawan aku yang mana dekat sini yang memang ada terlibat pada malam tu di Pantai Merdeka, boleh komen kat bawah dan mungkin korang akan ingat aku siapa. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi mendengar dari mula sampai habis kisah tentang kejadian angker di Pantai Merdeka. Kalau ada sesiapa yang ada pengalaman misteri ketika di sana, boleh juga komen-komen di bawah. Keadaan Pantai Merdeka sekarang dah tak macam dulu. Aku pun dah lama tak pergi, tapi daripada gambar-gambar yang aku tengok sekarang ni daripada Google apa semua kan, Pantai Merdeka aku lihat keadaan dia semakin bersih dan juga orang kata memang sesuai untuk dijadikan tempat untuk beriadah dan rehat-rehat lah. Pelancongan macam tu kan, dah memang sesuai. Dia tak macam dulu. Tak macam dulu. Sekarang dah memang cantik sangat dah sekarang ni. Jadi kalau ada sesiapa yang nak komen tentang pandangan, pengalaman yang lebih kurang macam aku, boleh komen di bawah, kita kongsi, kita share. Okay, moral of the story, kita kalau nak pergi ke mana-mana tempat, kita hendaklah menjaga pertuturan percakapan kita, perbuatan kita, perangai kita. Juga tak dinafikanlah. Ketika kami pergi kat situ pun, kami pun memang tak jaga adab jugalah. Dengan main gitar, dengan bising, dengan memekak dia, dengan yang ni jenis berkapal bagai apa semua. Dan aku tak tahu apa yang dia orang buat kat belakang tabir sehingga belakang kita orang kita tak tahulah kan, sehingga sampai satu peringkat jadi porak peranda kita orang punya kemah tu. Jadi kena hati-hatilah.
Macam aku pesan lah, pergi tempat orang bawa otak bukan bawa pisau. Semoga cerita ini menjadi pengajaran dan bukanlah cerita ini dikisahkan untuk menjadikan kita menjadi seorang penakut, tetapi lebih kepada nasihat dan juga berkongsi pengalaman supaya kita tidak melakukan kesilapan di mana-mana tempat lagi. Terima kasih kepada semua. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan kepada yang sudah lama bersama dengan saya, terima kasih saya ucapkan. Apa-apa pun, kita bertemu lagi di dalam episod yang seterusnya. Doakan kesihatan kita bersama, insyaAllah. Kita bertemu lagi di episod yang seterusnya nanti, insyaAllah. Terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.